Salam sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu akan mulakan satu topik yang bertajuk Teorem Pythagoras. Okey, tapi ini adalah topik yang terakhir untuk tingkatan 1 KSSM. Okey, mari kita lihat apa yang akan dibincangkan pada slot pertama untuk Teorem Pythagoras. Okey, yang pertama sekali untuk teorem Pythagoras yang paling penting ialah teorem Pythagoras ni menggunakan ataupun kita lebih berfokus kepada segitiga bersudut tegak. Okey, apakah maksud segitiga bersudut tegak? Okey, segitiga bersudut tegak ialah segitiga yang mempunyai satu sudut tegak. Apakah sudut tegak? Okey, sudut tegak ialah sudut yang bernilai 90 darjah. Kalau diperhatikan dalam gambar rajah di sini, okey, sudut yang bertanda seperti ini dipanggil sudut tegak. Okey, dipanggil sudut tegak. Iaitu nilainya adalah sebanyak 90 darjah. 90 darjah. Okey, inilah cara mengenal ya sudut 90 darjah. Yang seterusnya ialah hypotenuse. Okey, hypotenuse ialah kita ni ialah satu istilah baru istilah baru pelajar kena faham apa yang disebutkan sebagai hypotenuse. Okey, hypotenuse ialah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, inilah sudut tegak. Okey, ini sudut tegak. So, yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, yang bertentangan dengan sudut tegak. Kita panggil ini sebagai hypotenuse. Okey, sisi ini. Okey, sisi C di sini ya. Kita panggilnya hypotenuse. Dan sisi ini, hypotenuse ini juga merupakan sisi terpanjang. Sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Okey, dua perkara penting sebelum kita mengaplikasikan teorem Pythagoras. Okey, satu, segitiga yang kita gunakan untuk teorem Pythagoras ialah segitiga bersudut tegak. Okey, iaitu 90 darjah. Okey, then kita kena kenal pasti dalam segitiga bersudut tegak. Okey, di manakah hypotenuse? Okey, di manakah kita letak hypotenuse ya? Hypotenuse adalah bertentangan dengan sudut 90 darjah. Dan hypotenuse ini juga merupakan sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Okey, so dengan andaian A, B dan C, kita masukkan nama sisi A, B dan C. Okey, C ialah hypotenuse. So, kalau mengikut teorem Pythagoras, mengikut teorem Pythagoras ya, teorem Pythagoras kita akan menggunakan ini je. Okey, rumus yang di sini. Okey, rumus di sini. Okey, iaitu C kuasa 2 ni merupakan hypotenuse. Okey, sisi terpanjang. So, kita menggunakan hypotenuse. Okey, so rumusnya adalah C kuasa 2 adalah bersamaan dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, so inilah yang kita perlu tahu dalam bab ini. Okey, yang paling penting, yang paling banyak digunakan ialah kita menggunakan teorem Pythagoras ini. Okey. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan ya. Contoh soalan. Okey, ini contoh soalan. Okey, kita lihat soalan ni. Pertama, tentukan hypotenuse bagi setiap segitiga bersudut tegak yang berikut. Okey, kalau ingat saya baru je beritahu bahawa hypotenuse boleh dikenal pasti dengan berpandukan kepada sudut tegak. Okey, perhatikan contoh di sini. Okey, sudut tegak ialah sudut ini. Sudut yang bernilai 90 darjah. Okey, di manakah hypotenuse?
Okey, kalau ini sudut tegak, kita lihatlah sisi yang bertentangan. Okey, maksudnya sisi ini adalah hypotenuse. Okey, so kita namakan hypotenuse ini ialah garis QR. So jawapan ni tulislah hypotenuse bersamaan dengan QR. Okay, kita lihat soalan pertama di sini. Okey. MNL, okey, segitiga LMN, okey. Di manakah hypotenuse? Okey. Kita cari sudut tegak. Okey, ini sudut tegak. Inilah sudut tegak dia, okey. Yang bernilai 90 darjah, sudut tegak, okey. So, kita lihat bertentangan. Okey. So, sudut ini adalah, sisi ini adalah hypotenuse, iaitu garis LM. So, kita dapatlah jawapan di sini hypotenuse. Tulis hypotenuse. Okey. Bersamaan dengan LM. Okey. Seterusnya untuk nombor 2. Okey. Kenal pasti dulu di manakah sudut tegak. Okey, ini sudut tegak ni. Okey, so lihat sisi bertentangan. Okey, sisi bertentangan ialah A dan AC, sisi AC. Okey, so di sini hypotenuse-nya adalah adalah bersamaan dengan AC. Okey, AC. Okey, lihat contoh ni. Contoh ni sama juga. Okey, cuma sisi ni telah dinamakan sebagai A, B dan C. Okey, cara dia sama. Okey, ini adalah sudut tegak 90 darjah. Right? Okey, bertentangan dengan 90 darjah adalah A. Okey, so hypotenuse-nya adalah A. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Okey, 90 darjah. Okey, sudut tegak di sini. Okey, 90 darjah sudut tegak. Okey, lihat di bertentangan. Okey. So di sini hypotenuse-nya adalah sisi yang bertanda T. Okey. Okey, dan di sini pula okey, bersudut tegak di sini, bertentangan ialah E. So di sini hypotenuse okey adalah sisi E. Okey. Kita teruskan untuk latihan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, kita lihat latihan seterusnya. Okey, di sini kita lihat soalan-soalan berbentuk untuk mengira sisi panjang sisi yang tidak diketahui dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, dengan menggunakan teorem Pythagoras, okey, cikgu ingat kembali ataupun cikgu terangkan semula apakah itu teorem Pythagoras. Okey, kalau dilihat tadi, okey, cikgu dah terangkan iaitu C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. Let's say contohlah, inilah segitiga bersudut tegak, right? Segitiga bersudut tegak, ini sudut tegaknya. Ini C, ini A dan ini B. Okey, C ni ialah hypotenuse. Okey, C ni hypotenuse. So, rumusnya ialah C kuasa 2, hypotenuse kuasa 2 bersamaan dengan okey, hasil tambah kuasa 2 kedua-dua sisi lagi satu ni. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Lemis tajuk di sini mestilah menggunakan hypotenuse. Okey? Okey, kita lihat soalan di sini ya. Contoh, bukan soalan, contoh di sini. Okey. Okey, so di sini kita lihat okey, sisi yang diberikan ialah X 6 okey 8. Okey, sebelum kita memulakan pengiraan, okey,
Kenal pasti di manakah di manakah hipotenus. Okey. So ini ialah segitiga ataupun sudut tegak. Ini sudut tegak bernilai 90 darjah. So yang bertentangan dengan sudut tegak ini ialah X. So X ini merupakan hipotenus. So kalau mengikut formula hipotenus kuasa 2 dahulu. So kita menggunakan X kuasa 2 sama dengan lepas tu kita lihat dua-dua sisi ini. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kita mengikut formula theorem particles. Okay. Kiralah 36 kuasa 2 ialah 36. Right? 8 kuasa 2 dapat 64. Okey, pelajar sangat digalakkan untuk menggunakan kalkulator supaya tidak cuai untuk mendapatkan nilai 6 kuasa 2 dan 8 kuasa 2. So di sini X kuasa 2 ni adalah bersamaan dengan 100. So untuk mencari nilai X, untuk mencari nilai X, sebab ini ialah X kuasa 2, untuk mencari nilai X kita samakan dengan punca kuasa 2 100. X kuasa 2 sama dengan 100. So X adalah sama dengan punca kuasa 2 100. Di sini juga sangat digalakkan pelajar untuk menggunakan kalkulator jika tidak pasti. So tekanlah butang punca kuasa 2 atas kalkulator. Selepas tekan angka 100 dan tekan butang sama dengan. So hasilnya akan dapat 10. Pelajar tidak perlu tulis sentimeter di sini sebab sentimeter sudah berada di sini. Kita hanya nak cari nilai X. So jawapan X sama dengan 10 diterima. Alright, biasa dalam soalan exam kalau sudah ada sentimeter di sini. Kita lihat nombor 1 pula dan 1 di sini. Segitiga 3, sisinya 3, 4 dan ini ialah X. Kenal pasti di mana hipotenus, iaitu ini ialah 90 darjah. Bertentangan dengannya ialah hipotenus. So inilah hipotenus. So nak tulisnya hipotenus kuasa 2 X kan. So X kuasa 2 bersamaan dengan kita ambil sisi-sisi lain pula. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So 3 kuasa 2 ialah 9. 4 kuasa 2, 16. So hasilnya ialah X kuasa 2 ni bersamaan dengan 25. Tetapi kita bukannya nak cari nilai X kuasa 2. Yang kita nak ialah X. So apa yang perlu dibuat? Kita teruskan. X ni bersamaan dengan punca kuasa 2, 25. Di sini juga disarankan gunakan kalkulator kalau tidak pasti. Tekan butang punca kuasa 2 pada kalkulator. Masukkan nilai 25 dan tekan butang sama dengan. So di sini X-nya nilainya adalah 5. So untuk soalan seterusnya cara dia sama. Kenal pasti di manakah sudut tegak. Ini sudut tegak. So bertentangan dengan sudut tegak ialah X. X ni means ini ialah hipotenus. Right. So kita mulakan pengiraan dengan hipotenus kuasa 2. So di sini X kuasa 2 bersamaan dengan 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So gunakan kalkulator. 12 kuasa 2 dapatlah 144. 5 kuasa 2 25. Right. Dan hasilnya adalah 169. Di mana selepas tu untuk mencari nilai X, cara yang sama. Untuk mencari nilai X, kita punca kuasa 2, 169. Gunakan kalkulator. Tekan butang punca kuasa 2, masukkan 169 sama dengan, so nilai X adalah 13. So kita lihat contoh yang kedua di sini.
contoh jenis soalan ya, bentuk yang kedua di sini. Okey, perhatikan gambar raja. Okey, sisi yang diberikan 17, 8x. Kita selalu kalau soalan macam ni, kita cari di manakah hypotenuse dahulu. Right? Selalu kena cari hypotenuse dulu. Cari sudut tegak. Yang pertama kita kenal pasti, okey, inilah sudut tegaknya. Perkara kedua ialah kenal pasti di manakah hypotenuse. Okey, lihatlah yang bertentangan. Okey. So maksudnya sekarang 17 cm ini, okey, sisi yang sisi yang panjangnya 17 cm ni adalah hypotenuse. So yang kita nak cari x ni bukan hypotenuse. Bukan hypotenuse. Tetapi okey, kita masih akan menggunakan teorem Pythagoras. Cara rumus ditulis itu sama. Maksudnya hypotenuse kuasa 2 tajuknya, okey, iaitu 17 kuasa 2 bersamaan dengan x kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Okey, lepas tu kita susun. Okey, bagaimana kita susun? Okey, di sini kalau nampak 8 kuasa 2 ni akan dipindahkan ke sebelah kiri menjadi tolak. That means di sini sepatutnya 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 bersamaan dengan x kuasa 2. Di mana ia boleh juga ditulis seperti ini. X kuasa 2 di sebelah kiri. So, x kuasa 2 bersamaan dengan 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okay, tekan kalkulator bagi yang tidak pasti 17 kuasa 2 itu apa? Dapatlah 289. Tolak dengan 8 kuasa 2, 64. So, sekarang nilai yang kita dapat ni, 225 ini, ialah nilai untuk x kuasa 2. Bukan x. Nilai untuk x kuasa 2. So, untuk mendapatkan nilai x, okay, kita punca kuasa 2 kan 225. Gunakan kalkulator kalau tidak pasti. Dan akhir sekali kita mendapatlah nilai x iaitu 15. Okey, kita lihat soalan yang ketiga di sini. Okey, ini adalah sudut tegak. Okey, pertama-tama kita kena tengok di manakah sudutnya, sudut tegak. Yang kedua, lihatlah sisi yang bertentangan. So, sisi bertentangan maksudnya 20 ini adalah hypotenuse. Okey, 20 cm ni adalah hypotenuse. Okey, yang kita nak cari x ni bukan hypotenuse. Okey, so kita mula guna formula yang sama, hypotenuse kuasa 2, iaitu 20 kuasa 2 bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Pindahkan 12 kuasa 2 di sebelah kiri. Okey. Okey. So, kalau dah tulis seperti ini, cikgu boleh tukar tulisnya seperti ini juga. Tajukkan x kuasa 2 di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Okey. So, kita teruskan. Kita carilah apa tu 20 kuasa 2. 20 kuasa 2 ialah 400 tolak 12 kuasa 2, 144. Okey. So, pelajar tolong kalau tak pasti tolak pun, okey, walaupun dia tolak, okey, pelajar digalakkan untuk menggunakan kalkulator, ya, 20 kuasa 2 atau 400 tolak 144. Okey. So di sini nilai x kuasa 2 nya ialah 256. 256. Okey, so untuk mencari nilai x, okey, punca kuasa 2 kan 256. Okey, punca kuasa 2 256. Okey, so nilai yang akan diperolehi adalah 16. Okey, 16. Okey, last sekali, okey, soalan di sini, soalan yang keempat. Okey, kita lihat yang pertama, kita kenal pasti ini dulu. Ini yang first. Okey, setiap kali ada soalan nak cari sisi, panjang sisi, kita kena tengok adakah ini sudut tegak, adakah ini segitiga bersudut tegak. So kita cari sudut tegak di sini. Lepas tu
Tengok yang bertentangan. Yang bertentangan ni hypotenuse. Okay, sangat penting untuk kita kenal pasti hypotenuse sebab kita tajukkan hypotenuse sebagai ni tajuk rumus dia ni. Right? So X yang dicari ni bukan hypotenuse. Okay? Tak menjadi masalah. Kita menggunakan rumus yang sama. Okay, hypotenuse kuasa 2 bersamaan dengan X kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Right? So di sini 26 kuasa 2. Okey, 10 kuasa 2 tu dipindahkan ke sebelah kiri. Okey. Dah dapat seperti ini, kita boleh tulis semula. Okey, X tu kuasa 2 di sebelah kiri. Okey, tak ada masalah. 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Okey, apakah 26 kuasa 2? Okey, gunakan kalkulator untuk mencari 26 kuasa 2 iaitu 676. Okey. Dan 10 kuasa 2 dalam kalkulator dapatlah 100. So di sini X kuasa 2 nilainya adalah 576. So untuk mencari nilai X, kita punca kuasa 2 576. Okey. Punca kuasa 2 576. Okey. Jawapan yang akan diperolehi untuk nilai X adalah 24. Okey. Okey, sekian saja untuk tutorial bahagian pengenalan untuk teorem Pythagoras. Okey. Kita akan jumpa lagi dalam slot seterusnya, okey, atau dalam tutorial seterusnya yang melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Okey, di mana terdapat gabungan 2 ataupun 3 segitiga bersudut tegak. Okey, so ikutilah tutorial yang seterusnya. Okey, terima kasih.